Hai, selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Assalamualaikum murid-murid, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Epon. Nama cikgu Saiful Nizam bin Baharudin. Hari ini cikgu akan mengajar murid-murid bagaimana ayat dibina. Sebenarnya tujuan cikgu mengambil topik ini di samping untuk murid-murid belajar, ibu bapa juga boleh memahami bagaimanakah ayat itu dibina dengan tujuan untuk membantu anak-anak di rumah. Seperti mana yang cikgu sedia maklum, murid-murid di rumah melakukan pembelajaran secara alam maya, secara online ataupun offline, dalam talian ataupun di luar talian dengan bantuan ibu bapa. Jadi ada kalanya kita sedia maklum, pembelajaran bahasa Melayu ni lebih merujuk kepada peraturan bahasa, hukum-hukum bahasa. Jadi sambil-sambil murid-murid belajar, ibu bapa juga boleh mengambil inisiatif untuk memahami bagaimanakah ayat dibina dengan tujuan ibu bapa dapat membantu anak-anak membentuk dan menghasilkan ayat serta melancarkan proses pembelajaran anak-anak di rumah, ya. Okey, baik, kita mulakan. Baik, bagaimanakah ayat terbina? Baik. Ayat terbina daripada perkataan yang kemudiannya membentuk menjadi frasa yang menghasilkan ayat. Okey. Langkah-langkahnya begitu, ya. Bagaimanakah penghasilan ayat? Penghasilan ayat datangnya daripada idea, terfikirkan tentang satu perkataan. Daripada satu perkataan itu dikembangkan pula menjadi frasa. Daripada frasa pula digabungkan menjadi ayat. Agak keliru kan? Tak ada masalah. Kita akan pergi satu persatu, saya akan cuba huraikan untuk memudahkan murid faham. Baik. Apa dia perkataan? Perkataan ialah kumpulan kata yang diucapkan orang. Baik. Apa dia kumpulan kata? Maksud perkataan ialah setiap bait-bait kata, setiap perkataan yang dituturkan setiap hari. Itulah dia ayat. Maksudnya, perkataan itu yang dikeluarkan oleh ibu kamu di rumah, yang kamu tuturkan di rumah, itulah ayat. Cuma mungkin dalam bentuk yang tidak mematuhi hukum dan peraturan tata bahasa, itu saja. Mudahnya, untuk memahami perkataan, setiap bait-bait kata ataupun setiap apa yang kamu tuturkan, itulah dia perkataan. Ya? Okey. Jelas, ya? Baik. Tadi cikgu dah terangkan, daripada perkataan itu terhasillah frasa. Apa dia frasa? Frasa ialah rangkai kata. Apa maksud rangkai kata? Rangkai kata maksudnya perkataan yang disusun daripada satu menjadi dua ataupun tiga. Tidak digabungkan tapi disusun yang bermakna. Tak boleh tak ada makna pula, ya. Contoh tak ada makna, baling air. Memang tak ada makna lah. Kan? Maksudnya mesti bermakna kenapa? Kerana berpotensi untuk diperluaskan. Itulah dia maksud frasa. Maksudnya, frasa tadi contoh yang cikgu bagi tadi contoh yang salah. Okay, cikgu bagi satu contoh yang lebih jelas. Tendang bola. Berpotensi untuk diperluaskan. Dengan maksudnya, siapa yang menendang bola? Menendang bola ke arah mana? Maksudnya, perkataan tendang bola itu ialah frasa kerana dua perkataan ataupun rangkai kata yang disusun dan berpotensi untuk diperluaskan. Okay. Jelas, ya? Okay, baik. Frasa ada 4 jenis. Yang pertama, frasa nama. Frasa nama ini menerangkan tentang nama. Apa saja nama? Segala benda dalam dunia ni ada nama, murid-murid. Jadi itulah dia frasa nama. Kenapa frasa nama? Kadang-kadang 1, 2 atau 3 perkataan yang disusun. Contoh di sini cikgu beri rumah kecil. Okey, rumah kecil.
frasa nama. Rumah yang kecil. Rumah kecil. Okay. Baik. Yang kedua, frasa adjektif. Okay. Untuk makluman murid, kita ulang kaji. Adjektif ini ialah kata sifat. Kata sifat menunjukkan sifat sesuatu. Indah sungguh. Apa yang indah? Adalah tu. Ya, adalah tu yang indah. Indah maksudnya cantik, menarik, sungguh. Sungguh ialah kata penguat. Menguatkan lagi indah itu. Indah sungguh, dua perkataan. Betul? Jadilah frasa adjektif, menunjukkan sifat. Frasa kerja. Hendak tidur. Tidur perbuatan. Bila sebut kerja, menunjukkan perbuatan. Hendak tidur. Dua perkataan. Jadi frasa. Yang ketiga. Frasa sendi. Sebenarnya frasa sendi ini ialah gabungan daripada frasa perkataan yang terdapatnya kata sendi nama di dalamnya. Apa dia kata sendi nama? Contohnya, ke, di, pada, daripada, kepada. Ini ialah kata sendi nama. Contoh yang cikgu beri, ke dalam tong sampah. Ke dalam tong sampah. Cikgu ulang semula. Cikgu sebut tadi, frasa perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan. Tengok, ke dalam tong sampah. Apa yang ke dalam tong sampah? Siapa yang membuangnya ke dalam tong sampah? Nampak tak? Frasa sendi ke dalam tong sampah itu berpotensi untuk diperluaskan. Itulah dia frasa. Okay, cikgu harap boleh jelas dekat ni. Jangan keliru. Cuba fahamkan. Okay. Ayat. Akhirnya. Daripada murid belajar bermula tahun 1, dah mula bina ayat. Okay. Satu perkara yang murid rasa susah. Ini yang cikgu terangkan. Cikgu nak murid faham. Daripada satu perkataan, murid dapat membentuk frasa dan akhirnya murid dapat membina ayat. Perkara yang sangat diguruni oleh murid-murid tahap 1. Bina ayat. Tak tahu bina ayat. Jangan risau. Mudah saja. Ya. Kalau mengikut konsep yang cikgu terangkan ini, daripada perkataan biasanya, untuk membina ayat, mesti ada satu perkataan yang terlintas di dalam kepala. Okay, contoh, guru akan beri makan. Daripada makan itu, murid akan membayangkan, makan apa? Bersama siapa? Makan di mana? Daripada situ dah terbentuk frasa. Okay, jelas ya? Bila dah terbentuk frasa, gabungan antara frasa itulah akan membentuk ayat. Jangan keliru. Jangan risau. Kita tengok. Kita teruskan. Baik. Contoh. Frasa nama tambah frasa nama jadi ayat. Tengok contoh sini ya. Di sini frasa nama cikgu ada dua. Ibu saya tambah frasa nama lagi seorang guru. Ibu saya kan frasa nama. Orang tu. Seorang guru pun frasa nama. Menunjukkan seorang guru. Jadi ibu saya seorang guru. Frasa nama tambah frasa nama jadilah ayat. Okey. Jelas ya? Okay. Selalu mungkin perkara ini, kenapa cikgu cuba terangkan dengan kaedah ini? Cikgu nak murid tahu. Sebenarnya murid boleh bina ayat. Bermula dari tahun 1 lagi. Idea itu ada. Cuma cara untuk menyusun itu yang murid agak keliru. Okay. Cikgu teruskan. Seterusnya. Frasa nama tambah frasa kerja. Oh, ini cikgu silap. Tambah frasa kerja. Jadi, ayat yang kedua. Lelaki itu ialah frasa nama. Sedang tidur ialah frasa kerja. Tidur, perbuatan. Lelaki itu sedang tidur. Jadilah ayat. Mungkin dalam kelas cikgu minta murid, okey murid, tolong buat perkataan bina ayat daripada perkataan tidur. Murid jangan susah, jangan risau. Tidur, satu perbuatan. Siapa yang tidur? Lelaki. Lelaki itu buat apa? Sedang tidur. Gabungan frasa nama dan frasa kerja, jadilah ayat. Okey, seterusnya. Frasa nama tambah frasa adjektif. Budak lelaki itu ialah frasa nama. Merujuk kepada orang.
Tinggi sungguh. Tinggi sungguh ialah frasa adjektif. Menunjukkan sifat budak lelaki tadi. Jadi apabila kita gabungkan, budak lelaki itu tinggi sungguh, jadilah ayat. Ayat yang lengkap. Mudah kan? Dan seterusnya. Frasa nama tambah frasa sendi. Itu cikgu silap satu lagi ya. Sekolah saya. Frasa nama. Di Teluk Intan. Di ialah kata sendi. Sekolah saya di Teluk Intan. Jadilah ayat. Murid selalu risau apabila guru suruh membina ayat. Mereka selalu risau. Gugup, takut buat salah. Jangan risau murid-murid. Anda ke sekolah untuk belajar. Untuk belajar tentang benda yang betul. Kaedah kalau untuk bahasa Melayu, murid perlu belajar macam mana membina ayat yang betul. Ayat yang lengkap. Di sini cikgu dah terangkan apa itu ayat yang lengkap sebagai permulaan. Daripada sini murid boleh kembangkan lagi ayat ini. Okay. Cikgu harap murid faham dan murid jelas. Mudah-mudahan apa yang cikgu terangkan murid boleh gunakan. Murid boleh gunakan dan teruskan untuk meningkatkan lagi pemahaman murid untuk membina ayat. Jadi cikgu ucapkan selamat berjaya, jaga diri. Jangan lupa subscribe dan like. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.